Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua. Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan selamat duduk di rumah. Jadi hari ini cikgu ingin terangkan berkaitan dengan modul 4 iaitu buku catatan pertama. Okay, jadi kita pergi dulu kepada pengenalan dan jenis-jenisnya. Okay, sebelum itu, masihkah kau ingat berkaitan dengan kitaran perakaunan? Okey, ingat balik ada berapa step dalam kitaran perakaunan. Kita tengok satu-satu. Yang pertama, urus niaga buku catatan pertama. Lepas tu ledger. Okey, imbangan duga, pelarasan, imbangan duga terselaras, penyata kewangan dan catatan penutup. So, inilah kitaran perakaunan. Okey, yang kamu akan ikuti dalam 1 tahun ini bermula daripada urus niaga iaitu di bab 3. So, sekarang kita pergi kepada buku catatan pertama iaitu bab 4 dan seterusnya nanti. So, kamu akan komplit melengkapkan kitaran perakaunan ini pada tingkatan 4. Okey, apa dia buku catatan pertama? Buku catatan pertama ialah buku catatan asal. Okey, apa maksud asal? Yang mula-mula sekali kita akan rekodkan. Okey. Untuk merekodkan apa? Untuk merekodkan segala urus niaga perniagaan. Okay, semua urus niaga akan direkodkan terlebih dahulu dalam buku catatan pertama sebelum dipindahkan ke dalam ledger. Jadi tadi kamu tengok kitaran perakaunan, lepas kita buat buku catatan pertama, kita akan hantar dia pergi ke ledger. Okey, jenis-jenis buku catatan pertama. So, ada 3 jenis-jenis buku catatan pertama. Okay, yang pertama jurnal. Okey, yang kedua buku tunai dan yang ketiga buku tunai runcit. Okey, setiap buku catatan pertama ini, dia akan merekodkan urus niaga tertentu. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, jurnal, buku catatan asal atau buku catatan pertama yang digunakan untuk merekod semua urus niaga perniagaan mengikut kronologi dan urutan tarikh. Maksudnya, dia kena ikut tarikh. 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. You tak boleh main tunggang langgang. Urus niaga tu 3 hari bulan, baru 2 hari bulan, baru 1. Tak boleh. Kena ikut tarikh. Okey, buku tunai. Buku tunai pula merujuk kepada buku yang merekodkan semua penerimaan dan pembayaran wang tunai dan runcit. Okey, jadi sebarang penerimaan duit sama ada dalam bentuk tunai dan ataupun dalam bentuk cek, kita akan rekodkan di situ. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku tunai runcit. Okey, apa beza pula? Tadi ada buku tunai, so sekarang ada buku tunai runcit. Jadi buku tunai runcit ni merujuk kepada buku yang merekodkan perbelanjaan harian yang melibatkan pembayaran amount yang kecil dan tidak sesuai untuk dibayar dengan cek. Okey, jadi sebarang perbelanjaan yang amount dia kecil-kecil. Contohnya yang kurang daripada 100, kita tak relevan lah menggunakan cek. Sebab kalau satu cek ni dia ada kos dia. Okey, jadi pembayaran yang kecil-kecil ni selalunya pembayaran yang kerap kita lakukan. Jadi akanlah setiap kali kita buat perbelanjaan, kita kena keluarkan cek. Jadi tak relevan dan merugikan perniagaan. Jadi kita akan menggunakan buku tunai runcit ini. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kegunaan buku catatan pertama. Okey, kegunaan buku catatan pertama bertujuan untuk meminimalkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga dalam perniagaan. Okey, buku catatan pertama ni, dia mesti direkodkan. Dapat je satu dokumen, kita terus kena rekod. Dia kena masa, dia mengikut tempoh masa yang sebenar. Okey, jadi dia dapat mengelakkan daripada berlakunya kesilapan dan ketinggalan. Okey, oleh itu, buku catatan pertama merupakan alat kawalan dalam sistem merekodkan urus niaga. Jadi kita dalam merekod buku catatan pertama ni, kita tak boleh tangguh-tangguh lah. Kalau tarikh di hari ni, kita kena rekod hari ni. Tak boleh tangguh untuk esok. Okey, terusnya. Okey, kita pergi kepada buku catatan pertama yang pertama iaitu jurnal. So, kita pergi dulu kepada jurnal am. Okey, apa dia jurnal am? Okey, dia ada jurnal am, dia ada jurnal khas. Okey, tujuan penyediaan jurnal am. Okey, jurnal am disediakan bagi merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Tadi kamu tengok Tadi patah balik Tadi kita tengok. Okey, buku tunai,
merekod tentang urus niaga berkaitan dengan pembayaran dan penerimaan tunai dan cek. Buku tunai runcit juga sama juga tentang pembelajaran dan penerimaan yang harga nilai-nilai yang kecil. Okey, so jurnal ni, okey, selain daripada yang berkaitan dengan tunai dengan bank, kita rekod dalam jurnal. Tapi kita ada 2 jurnal. So, kita tengok jurnal am ni. Maksudnya jurnal khas nanti dia ada fungsi dia sendiri. So, jurnal am ni selain daripada apa yang direkodkan dalam jurnal khas, kita akan rekod dalam jurnal am. So, kita selalu ingat jurnal khas lah sebab jurnal khas tu sikit. Jurnal am ni umum, banyak. Okey, jadi baik kita ingat yang sikit daripada kita ingat yang banyak. Okey, urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am ialah yang pertama, catatan pembukaan. Okey, catatan pembukaan ni maksudnya mula-mula sekali perekodan yang pertama dalam satu soalan. Okay, yang kedua, belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit, ambilan barang niaga dan aset bukan semasa, modal tambahan selain tunai dan bank. Sebab tunai dengan bank ni tadi kita akan rekod dalam buku tunai. Okey, catatan penutupan. Okay, next. Okey, inilah format jurnal am. Jadi kamu kena ingat ada berapa kolom di sini. Okey, nanti kita akan gunakan kertas jurnal. So, kertas jurnal tu dia dah siap kolom-kolom lah. Okey, cuma kamu kena ingatlah dia punya tajuk bagi setiap kolom ni. Yang pertama, kolom tarikh. Yang kedua, kolom butiran. Yang ketiga, kolom folio. Yang keempat, kolom debit. Dan yang kelima, kolom kredit. So, nilai RM perlu berada di dalam ruangan debit dan kredit. Okey, jadi tarikh ni, apa dia merujuk pada tarikh? Tarikh urus niaga yang berlaku. So, tarikh ni mesti kena ikut turutan. Okey, yang kedua, kita tengok. Yang kedua, butiran. Apa dia butiran? Nama akaun yang didebitkan dan nama akaun yang dikreditkan. So, kita kena tulis yang nama yang didebitkan dahulu, baru yang dikreditkan. Okey, catatan debit dan kredit adalah berasaskan catatan bergu, iaitu satu akaun didebitkan dan satu lagi akaun yang dikreditkan. Okay, jadi dalam nak menentukan apa catatan debit dan apa catatan kredit ni, kamu kena kuasai bar dan leh. Iaitu kamu kena kenal pasti apa kelas akaun, okey, dan apa kesan dia sama ada tambah ataupun tolak, dan kita akan ubah dia menjadi debit dan kredit. Tak apa, tu nanti kita akan buat lah. Okey, sebenarnya untuk yang ketiga, keterangan. Okey, penerangan ringkas berkaitan urus niaga yang terlibat. So, penerangan ringkas tentang satu urus niaga. So, kita boleh dapat daripada soalan-soalan tu lah. Okey, yang keempat kita tengok, okey, kolom folio. So, kolom folio ni merujuk kepada rujukan halaman dalam ledger. So, di sini nanti kita akan tulis apa nombor rujukan dia dalam ledger. Okey, dia macam alamat rumah lah. Setiap akaun ni dia ada alamat rumah masing-masing lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kelima, iaitu debit. Merekodkan jumlah akaun yang didebitkan. Okey, dan merekodkan, seterusnya yang nombor 6, merekodkan pula jumlah akaun yang dikreditkan. So, nilai yang akan didebitkan letaklah belah kolom debit. Okey, akaun yang akan dikreditkan letaklah di kolom kredit, nilai dia dalam bentuk RM. Okey, so seterusnya nombor 7. Okey, jumlah di bahagian debit mesti sama dengan jumlah di bahagian kredit. So, syarat kita nak tahu kita punya jurnal am ni betul ke tidak, belah debit dengan kredit dia mesti imbang. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu nombor 8. Okey, ke atas ni ada JA1. Apa dia JA1 ni? Rujukan halaman 1 dalam jurnal am. So, dia macam muka surat lah. Okey, muka surat pertama JA1, muka surat kedua JA2 dan seterusnya. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, langkah-langkah menyediakan catatan jurnal. Okey, kita nak merekod dah. Okey, yang pertama, merekod catatan debit terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh bahagian kredit. Kamu tak boleh tukar, kamu nak buat, kamu suka belah kredit, kamu tulis kredit. Tak boleh. Kamu kena rekod dulu belah debit dan baru rekod belah kredit. Okey. Yang kedua, catatan kredit adalah ditulis jarak sedikit ke kanan dari garisan tepi. So, yang belah kredit ni kita kena ketengahkan sikit lah. Baru nampak beza. Belah debit ni, dia belah tepi. Okey. Lepas tu belah kredit dia ke tengah sikit. Nampak beza catatan debit dan catatan kredit. Okey, yang ketiga, rekodkan jumlah yang didebitkan di lajur debit sebaris dengan butir debit dan jumlah kredit di lajur kredit sebaris dengan butir kredit. Ini nampak mudah. Okey, yang belah debit, okey, nilai ni kita akan rekodkan di lajur ni, maksud di line lah. Di line debit. Yang belian, okey, kita akan rekodlah nilai dia di belah kredit.
Okey, yang ni selalunya student dia cuai. Kadang-kadang dia rekod, dia tulis butiran dahulu, nilai dia tulis selepas itu. Kadang-kadang dia terenjak, jadi menyebabkan dua-dua catatan ni jadi salah. Okey, next. Okay, yang keempat, setiap urus niaga hendaklah ditulis keterangan di bawahnya dan diletakkan kurungan. Keterangan padat dan ringkas. So, kat bawah bawah catatan ni kita akan tulis dia punya keterangan iaitu contoh untuk urus niaga ini, ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. So, ayat ni sebenarnya kita boleh dapat daripada soalan ataupun dalam dokumen. Okey, seterusnya yang kelima, setiap catatan akan dipindahkan ke akaun tertentu dalam ledger. So, kita tahu lepas kita buat buku catatan pertama, iaitu journal dan buku tunai tadi tu. Okey, kita akan rekodkannya ke dalam ledger. So, inilah ruangan folio ni lah. Macam cikgu cakap tadi. Dia ada macam alamat rumah. Okey, yang keenam, laju folio mencatat rujukan semasa pengeposan. Ni maksudnya macam tadi itulah. Okey. Jadi di atas jangan lupa kita kena tulis muka surat dia JA1, 2 dan 3 lah. Okey. Next. Okey, ini adalah contoh-contoh urus niaga yang akan direkodkan dalam jurnal am. Tadi cikgu dah bagi tahulah fungsi-fungsi dia secara ringkas. So ini contoh-contoh urus niaga yang berkaitan dengan setiap fungsi-fungsi itulah. Okey, yang pertama catatan pembukaan. Okey, jadi ingat catatan pembukaan ni yang mula-mula sekali. Daripada soalan daripada awal lagi dia ada tulis. Okey, contoh yang pertama. Pada 1 Januari, Encik Farid memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai berjumlah 35,000 ke dalam bank dan perabot. So, ayat ini merujuk kepada catatan pembukaan. Jadi, ini merujuk kepada status perniagaan yang baru mula. Okey, contoh 2. Contoh 2 ni juga adalah permulaan tapi dalam status yang berbeza. Macam yang kat atas ni, dia baru mula. Yang di bawah ni, dia dah merujuk kepada tahun yang kedua. Okay, sebab dia ada baki-baki. Maksudnya dia bukan baru mula. Okey, so dia akan bagi baki-baki bagi setiap aset, liability dan modal. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Belian aset bukan semasa secara kredit. Okey, ni dalam bentuk ayat lah. Kalau bentuk dokumen, dia akan menggunakan dokumen apa? Okey, dia akan menggunakan dokumen invoice. Invoice apa? Asal kesalinan kalau belian invoice asal. Okay, ini contoh-contoh ayat dia. Beli 3 buah rak pameran secara kredit. Sebuah mesin taip terpakai dibeli secara kredit. So, ini adalah belian aset bukan semasa. Bukan barang niaga. Jadi, kamu kena pasti perniagaan tu dia menjalankan perniagaan apa. Kalau dia menjalankan perniagaan kedai perabot. So, kalau dia beli perabot, dia merujuk pada dia beli barang niaga. Kita tak rekod di sini. Okey, kita akan rekod di jurnal khas tu nanti. Okey, jadi kita tengok. Kalau dia perniagaan perabot, dia beli kenderaan, yang kita tahu. Dia beli aset bukan semasa, mesti secara kredit. Okey, kredit ni maksudnya hutang. Kalau secara tunai, melibatkan tunai ataupun cek buku tunai. Seterusnya, jualan aset bukan semasa secara kredit. Tadi beli, sekarang jual. Sama juga aset bukan semasa secara kredit, bukan secara tunai ataupun dengan cek. So, kamu boleh bacalah ayat dia. Ini semua ada dalam buku teks. You boleh rujuk. Okay, ambilan barang niaga. Okay, ambilan barang niaga, dia bukan melibatkan duit. Jadi, kita akan rekod di jurnal am. Okay, untuk kegunaan peribadi, untuk dihadiahkan kepada anak. Okay, next kita pergi kepada ambilan aset bukan semasa. Tadi barang niaga, sekarang aset bukan semasa. Okay, seterusnya modal tambahan selain tunai dan bank. Sebab tunai dengan bank kita rekod dekat buku tunai. Jadi di bawah apa ni? Contohnya di bawah masuk kenderaan, di bawah masuk mesin pencetak. Okay, yang terakhir iaitu catatan penutupan. Okay, catatan penutupan ni bermaksud yang last kali lah. Kita nak tutup setiap ledger-ledger yang ada. Okey, so pindahkan akaun belian ke dalam akaun perdagangan. So nanti cikgu akan terangkan macam mana cara merekod